Okey, Assalamualaikum kelas. Kita sambung lagi bab 2 iaitu subtopik 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang subtopik 2.1 keperluan nutrien dalam manusia. So 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey. Baik, selain manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien yang tertentu untuk pertumbuhan, untuk perkembangan dan juga untuk pembiakan. Dan nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan ini kita dapat kelaskan kepada dua kumpulan utama, iaitu makronutrien dan yang kedua mikronutrien. Okey, kita tengok satu-satu. Kamu tengok kat sini lah, rajah 2.7 ini menunjukkan pengelasan dua nutrien tersebut, makro dan mikro. Baik, apa itu makronutrien dan apa pula mikronutrien? Okey, makronutrien, kamu tengok dia punya, kamu ingat macam ni. Makro, kan makro means banyak lah. Kan, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, kalau mikronutrien, kamu ingatlah kalau mikro, benda yang kecil, tak nampak, sikit. So, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, ni contohlah. Contoh senarai-senarai makronutrien. Makronutrien ada 9, manakala mikronutrien ada 6. Okey, pelajar kena ingat nutrien-nutrien ini kerana pernahlah naik soalan. Dia minta kamu kenal pasti yang mana satu adalah makro, yang manakah adalah mikro. So, kena tahulah. Alright, baik. Okey, makronutrien ialah unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey. Makronutrien yang pertama, nitrogen. Okey, ini fungsi dia lah. Okey, mensintesiskan protein, klorofil, enzim dan juga asid nukleik, membantu pertumbuhan dahan dan daun, meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Okey. Yang kedua, fosforus. Ini simbol dia lah. Okey, simbol P dalam jadual berkala. Okey, fungsinya mensintesiskan protein dan asid nukleik, menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Makronutrien yang ketiga, kalium. Okey, ataupun potasium lah. Potasium ni in English sama jugalah. Ataupun kalium dalam bahasa Melayu. Okey, mensintesiskan protein, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan, memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Okey, makronutrien yang keempat, magnesium, Mg. Okey, komponen yang penting dalam klorofil. Makronutrien kalsium, simbol Ca. Mensintesiskan gentian gelendung semasa pembahagian sel. Okey, ini semasa pembahagian, contohnya proses mitosis. Alright. Membantu pertumbuhan meristem, hujung pucuk dan hujung akar. Okey, meristem ni maksudnya bahagian yang aktif di pembahagian sel. Bahagian yang aktif di mana kawasan itu sel aktif membahagi. Contoh kalau tumbuhan, hujung pucuk, hujung akar. Okey, seterusnya mensintesiskan protein dan klorofil, membantu perkembangan buah, menggalakkan pembahagian sel. Okey, seterusnya oksigen, terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Okey, ini kalau kamu tengok rajah ni, rajah yang menunjukkan tenaga yang dihasilkan. Macam mana tenaga ini dihasilkan, ATP tenaga lah. Okey, daripada sumber glukosa. Okey, ini more to biology lah. Okey, baik. Okey, seterusnya makronutrien karbon dan hidrogen, membina gula atau kanji semasa fotosintesis, membina selulosa. Selulosa ini adalah bahan yang terdapat dalam dinding sel. Okey?
dinding sel tumbuhan. Okey, kita tengok pula mikronutrien. Okey, sebelum itu ingat balik, mikronutrien ialah unsur ataupun mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Okay, yang pertama, boron. Mensintesiskan klorofil dan dinding sel, membantu pembentukan buah dan biji benih. Ferrum. Okey, ferrum ni iron lah ataupun besi. Okey. Membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda, membantu respirasi sel. Cuprum. Cuprum. Okey, terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Molybdenum. Mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan. Itu mangan. Okey, mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, membantu pembentukan asid amino. Zinc. Membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil. Membantu pembentukan daun. Okey, tadi yang cikgu sebut tadi itu adalah contoh-contoh makronutrien dan juga mikronutrien beserta fungsi kesetiap nutrien tersebut. Okey, jadi kamu boleh rujuk dalam buku teks, semua ada. Dia ada dalam bentuk jadual lah, makro dan juga mikro. Baik, seterusnya kita tengok pula kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan tumbuhan. Maksudnya untuk part ni dia akan highlightkan apa akan jadi kepada tumbuhan tersebut jika dia kurang nitrogen jadi apa. Jika kurang fosforus jadi apa. Jika kurang kalium jadi apa. Okey, kenapa kita highlightkan 3 sahaja? Kenapa tak highlightkan semua? Sebab 3 ini adalah makronutrien yang paling penting. Dalam banyak-banyak makronutrien, dia pun inilah yang 3 yang paling penting. Okey, baik. Okey, sebab kita nak tahu perkembangan tumbuhan, kita kena tengoklah dia punya profil tumbuhan yang sihat macam mana. Okey, yang pertama, pertumbuhannya normal. Yang kedua, batang tumbuhan kuat. Yang ketiga, daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda. Inilah daun bahagian atas. Okey, daun di bahagian bawah lebih besar berbanding dengan di bahagian atas dan berwarna hijau tua. Okey, bawah ni. Okey. Penghasilan bunga dan buah yang normal. Pertumbuhan akar normal. Sesuai lah. Maksudnya pertumbuhan akar sesuai dengan saiz pokok semasa. Okey. Okey. Pertama kita tengok apa akan jadi pada tumbuhan sekiranya kurang nitrogen. Yang pertama, pertumbuhan terbantut. Batang tumbuhan lemah. Daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Memanglah daun di bahagian atas memang akan kecil berbanding yang di bawah. Tetapi kecilnya yang terlalu beza dengan yang di bawah dan dia mudah gugur. Okey? Daun di bahagian bawah berwarna hijau pucat atau kuning. Ini bermaksud bila kuning itu dia kurang klorofil. Yang kita sebut gejala klorosis. Klorosis ni maksudnya tumbuhan itu kurang klorofil. Okey? Dia warna hijau pucat atau kuning. Okey? Baik, penghasilan bunga dan buah yang terbantut. Okey? Pertumbuhan akar normal. Akar sama, maintain. Alright. Baik. Kedua. Okey, kita tengok pula apa jadi sekiranya kurang fosforus. Okey? Kan, boleh beza tak kelas? Tengok gambar kan? Boleh. Kan, nampak dia. Beza dia fosforus ni something like purple in color, right? Okey. Tumbuhan terbantut, lambat membesar, lambat matang. Batang tumbuhan lemah. Daun di bahagian atas lebih kecil dan keyword dia berwarna ungu. Okey? Daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan. Bergulung dan tepi daun berwarna perang. Okey, gambar ni kan? Okey, hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Penghasilan bunga dan buah terhenti, maksudnya dia tak berbunga dan apatah lagi nak berbuah kan? Dan pertumbuhan akarnya merosot. Nah, kamu tengoklah akar dia sedikit. Kan? Tak sesuai dengan saiz dia. Dia pertumbuhan akar terbantut ataupun merosot. Okay, yang ketiga.
tumbuhan yang kekurangan kalium. Okey. Yang pertama, pertumbuhan terbantut, mati sebelum matang. Batang tumbuhan lemah. Daun di bahagian atas bertumpuk perang, hujung bergulung dan klorosis. Ni. Daun di bahagian atas ni kalau kamu tengok, dia bertumpuk perang. Dia ada dot-dot kan? Ni. Dot-dot perang. Lepas tu hujung dia bergulung like this. Nampak tak? Dia curly dekat hujung. Dan klorosis ni maksudnya daun dia tak warna hijau. Dia nak kekuningan. Okey? Daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Ni. Ni kesan lebam ni macam kesan terbakar. Ini menunjukkan tisu yang telah matilah. Okey? Penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti. Alright? Lagi satu dah. Pertumbuhan akar berkurang. Okey? Boleh? Jelas? Sekian sahaja kelas kita untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.